Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan meneruskan bab satu fungsi. Pembelajaran kita mengenai bab ini. Kali ini kita akan belajar untuk menentukan beberapa istilah-istilah yang biasanya digunakan bagi fungsi. Yaitu yang pertama ialah menentukan domain dan julat bagi satu fungsi. Dan jika akan terangkan di sini, apakah yang dimaksudkan dengan istilah-istilah domain dan julat bagi fungsi lah. Oke, kalau kita lihat di sini, secara umumnya domain bagi satu fungsi ialah set nilai yang mungkin yang membuatkan satu fungsi tertakrif, manakala julat pula ialah set nilai y yang diperolehi selepas menggantikan semua nilai x yang mungkin itu. Ini ya, jadi domain sebenarnya adalah nilai x yang mungkin. Manakala julat pula adalah set nilai y yang diperoleh selepas nilai x itu digantikan. Oke, kita lihat untuk gambar rajah ini. Di sini ada dua untuk fungsi diskret dan fungsi selanjar. Oke, untuk pengetahuan kamu, fungsi diskret ini adalah fungsi yang tidak yang sebiji-sebiji lah. Manakala fungsi selanjar ialah continuous yang berterusan. Oke, jadi kedua-dua ini bagaimana untuk menentukan dia punya domain dan juga julat. Domain seperti yang dikatakan tadi, domain adalah yang x2, yang sini, titik ini, semua ini adalah domain. Manakala julat untuk fungsi diskrit ini pula adalah yang paksi y, yang ini fx lah, yang ini. Alright, begitu juga dengan fungsi selanjar. Untuk domain adalah daripada ini kepada ini. Manakala untuk julatnya ialah mestilah daripada sini ke sini. Untuk julat ini dia mesti menyebut fx ataupun paksi y. Oke, seterusnya kita perhatikan rajah anak panah bagi rajah 1.3 yang inilah. Oke, sebelum cikgu memulakan, suka cikgu ingatkan bahwa yang ini, yang bagian X nih, yang sini, sebelah kiri, kadang-kadang kita panggilnya sebagai objek juga. Objek. Ini juga image. Oke, objek, image. Oke, kedudukan satu lagi ialah ini biasanya dipanggil sebagai domain. Manakala untuk image ini di sebelah kanan biasanya dipanggil dikenali sebagai codomain. Oke, oleh itu kalau kita lihat nilai-nilai x yang boleh digantikan ke dalam f inilah yang 1, 2, 3, 4 dinamakan domain. Manakala set unsur dalam y yaitu yang nilai mungkin muncul bagi fungsi f yang inilah di sini dinamakan codomain. Oleh itu, nilai-nilai pula yang sebenarnya muncul sekiranya dipetakan, yang sebenarnya maksudnya yang telah betul-betul dipetakan dinamakan julat. Oke, jadi kalau tengok di sini ya, penandaan untuk domain mesti buka angka itu buka set, kemudian kita masukkan tengok 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita letak 1, 2, 3, 4 dan tutup dengan tandaan tutup set. Untuk codomain kita lihat ya. Untuk codomain dia punya yang di sini dia ada banyak kan? 3, 5, 7, 9, 11. Jadi cara ditulis ialah 3, 5, 7, 9 dan 11. Maksudnya untuk codomain tidak kisahlah sama ada dipetakan daripada X kepada yang ini atau tidak, dia asal dia letak dalam sini, dalam image ini, dia kena ambil sebagai codomain. Oke, seterusnya untuk julat
Julat pula adalah menggambarkan sekiranya apa yang di sini dipetakan. Kalau dia tidak dipetakan, maka dia tidak termasuk julat. Oleh itu, kalau kita lihat di sini 11, ini tidak mempunyai, tidak dipetakan oleh daripada sini. Oleh itu, kita boleh katakan julat buka set adalah 3, 5, 7, dan 9 sahaja. 11 tidak masuk karena tidak dipetakan daripada domain. So, begitulah artinya domain, kodomain, dan julat. Alright, seterusnya kita lihat soalan contoh 4. Oke, soalan contoh 4 ini boleh dapat di muka surat. Oke, ini tengok muka surat 8 ya. Oke, kita lihat yang pertama. Diminta untuk tentukan domain, kodomain, dan julat bagi setiap fungsi yang berikut. Seperti biasa, bila kita disebut sebagai domain, untuk E ya, untuk E, domain adalah buka kurungan set, buka set. Lepas tu kita lihat di sebelah sini PQRS, maka kita letak P, Q, R, S, kemudian tutup dengan subset. Oke, itu adalah domain dia. Kemudian untuk codomain, 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 K-O-D-O-M-A-I-N, codomain adalah buka set. Kita tengok semua apa yang ada di sini. Kita 1, 3, 4, 7, 9. Maka kita boleh tulis sebagai 1, 3, 4, 7, 9. Oke, kemudian manakala untuk julat. Julat adalah kodomain yang kena dipetakan sahaja. Oleh itu, kalau kita lihat di sini, semua dipetakan kecuali 4. So, kita tulis di sini sebagai 1, 3, 7, 9. Oke, kita telah membuat yang E. Oke, ini adalah yang jenis gambarannya anak panah ya. Yang ini pun sama juga, ini adalah bentuk graf sebenarnya. Graf discrete kan. Jadi untuk B, domain adalah sama dengan buka set. Kalau kita lihat yang pertama titik itu adalah -2, kemudian kosong, kemudian 1 sini, walaupun tidak ditunjukkan tapi dia memang ada 1 di sini. Kemudian 2, 3, dan 4. So, kita tulis di sini, mulakan dengan -2, koma, lepas itu kita buat kosong, koma, 1, 2, 3, 4, dan tutup dengan subset. Oke, untuk codomain. Codomain sama juga buka dengan set. Kita lihat pula apa yang kena di sini. Oke, kalau yang ini dia 1, lepas itu 2, lepas itu 3, lepas itu dia 4, dan dia 5. So, kita tulis sebagai 1, 2, 3, 4, dan 5, dan tutup dengan subset. Oke, untuk julat pula. Julat sama dengan buka set. Kalau kita lihat, semuanya memetakan. Oleh itu, kita tulis dia sebagai 1, yang paksi Y lah kita tengok. Lepas itu 2, tidak ada yang tidak dipetakan lah di sini. Jadi semuanya dipilih untuk yang di fx atau di paksi Y. 1, 2, 3, 4, dan 5, tutup dengan subset. Alright, ini adalah cara yang kedua lah. Untuk yang selanjar ini adalah tadi pada di script, ini adalah selanjar.
Oke, kalau untuk selanjar, cara menulis domain boleh juga dilakukan dengan begini. Oke, kalau kita lihat pada paksi X dia bermula dari 0 hinggalah 3. So, oleh itu kita boleh tulis sebagai 0 X2 di antara 0 dan 3. Oke. Alright. Untuk kodomen, kita lihat ya. Kodomen dia bermula dengan 2 dan berakhir dengan 2 dan 6. So, kita boleh buat kodomen di sini. Bersama dengan kita nilai rendah dia adalah 2. So, Y dia ataupun Fx lah. Fx dia adalah di antara 2 dan 6. Oke. Seterusnya, kita buat julat pula. Julat adalah bersama dengan, kalau kita lihat semua ini dia kenal, kan? Tidak ada yang terkecuali. Oleh itu, julat adalah Fx di antara 2 dan juga 6. Sama dengan kodomen lah, sebab tidak ada yang terkecuali. So, itu adalah bagaimana kita menentukan domain, kodomen, dan julat bagi satu fungsi. Jadi, untuk hari ini, rujuk kepada latihan buku teks muka surat 9. Cikgu minta untuk buat soalan latih diri 1.2, 1, A, B, dan C. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.